Mari belajar bahasa Arab supaya senang di hari tua. Kita agungkan bahasa Quran supaya senang di masa hadapan. Saya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Hari ni pagi ni kita akan buat balarah. Tuan-tuan mesti ingat bila sebut balarah ni, apa makna balarah? Sebut satu perkataan je. Sampai. Kak Bila balarah di Hanafiah sampai. Apa maksud sampai? Maksudnya apa yang Allah tulis dalam Quran tu sampai kepada makhluk. Makhluk boleh faham. Cuma makhluk buat tak faham. Ya, dia boleh faham. Dia sampai kepada kita dengan baik. Itu maksud balarah. Jadi tidak adalah kita kata Quran tu tak boleh sampai kepada kita. Dia tetap sampai kepada kita. Balarah. Jadi oleh kerana kelas kita ni akan habis beberapa minggu lagi. Ya. Kita kena habis juga. Sebagaimana yang kita janjikan. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan nak sambung lagi, kita bincang kemudian. Baik, insyaAllah akan siap sijil untuk siapa-siapa yang datang. Ya, tak apa tuan-tuan. Ada orang kata, Ustaz tak nak habis dah. Tak ada masuk lagi ilmu. Ya biasalah. Itu tanda orang yang pandai. Kalau orang tak pandai ni, Ustaz, eloklah habis. Banyaknya ilmu saya dah. Tak lagak ada nak simpan. Bagus. Ya. Jadi kalau kita ada date tu baguslah. Kalau saya rasa letih sikit, tuan-tuan kena consider lah. Sebab kemarin daripada pukul 10 sampai pukul 6 tak. Stop sekarang suruh kan. Pasal nak ngabikan supaya orang dapat benda apa balarah tu. Apa benda dalam Quran tu balarah. Bila tuan-tuan tengok satu Quran macam ni sebagai contoh, nak faham dia mesti ada soroh. Tidak? Soroh tu guna kitab ni, ya. Guna kitab ni, ya. Untuk nak faham dia, dia yang terbaru kitab ni. Ini 3 kitab ni possible lah untuk faham soroh. Untuk faham nahu tak ada sini. Ya, nahu tu nak baca dia kitab kuning ni. Ya, tapi dalam Quran ni ada satu bidang ilmu nama dia balarah. Balarah. Jadi balarah, apa dia balarah? Balarah ni ada dinamakan kesusastraan Al-Quran. Al-Quran punya literature. Jadi bila kita faham balarah, kita boleh fahamlah makna sebenarnya Allah Ta'ala maksudkan. Apa maksud sebenarnya? Jadi kalau tak faham balarah, kita tidak boleh faham makna sebenarnya. Yang kita faham makna-makna yang tidak, ya, terjemah lah. Macam dia kata, aku turunkan Quran untuk mengeluarkan kamu dari gelap kepada cerah. Maksudnya bukan Quran tu untuk nak keluar kita dari dalam bilik yang gelap kepada cahaya yang cerah, bukan. Gelap di sini bukan maksud gelap tak ada lampu. Gelap tu maknanya kufur. Dan cahaya ni bukan cahaya lampu. Cahaya di sini maksud iman. Jadi dia bandingkan gelap itu dengan kufur dan cahaya itu dengan iman. Itu nama dia balarah. Okey? Ingat itu dia balarah. Jadi saya dah bagi pada setiap orang satu buku untuk jas balarah. Buku macam ni. Ini yang saya pakai. Kalau siapa tak ada, ambillah buku ni. Kita bagi cuma. Tapi saya selalu beli buku ni. Ada petak-petak. Kalau tuan-tuan nak beli apa pun nak beli di pasar pun senang lah. Saya mesti ambil tu. Ini cara saya belajar. Balarah artinya sampai. Sampai tu tiba. Tiba tu berhenti. Saya ambil dari buku balarah tu. Okey? Ya. Maksudnya itu maksud dia balarah.
Ya. Dalam ayat dia menepati apa yang dituturkan dengan keadaan sebenar. Ini mana dia balarah. Term ini saya terjemahkan kepada bahasa Melayu. Menepati apa yang dituturkan dalam Al-Quran dengan keadaan yang sebenar akan berlaku. Ya, yang sebenar berlaku. Iaitu mutabaqatul kalam li muqtadal hal. Ya, ini. Mutabaqatul kalam li muqtadal hal. Dr. Salin ya. Mutabaqah ni bersama, menepati dalam ucapan Allah bagi keadaan yang sebenar. Muqtada ni keadaan yang sebenar berlaku. Ya. Okey. Dah salin dah lama kan? Banyak dah tu. Mutabaqatul kalam li muqtadal hal. Hari ini insya-Allah tuan-tuan akan faham balarah secara menyeluruh. Ya. Kalau sekiranya tak faham, balik boleh tengok YouTube. Kita ada YouTube salah ya. Itu dia. Jadi dalam balarah ni tuan-tuan, untuk nak memahami ilmu balarah ni tuan-tuan, dia ada 3 bahagian besar. Kita mesti salin ya. Iaitu satu dia panggil bayan. Bayan. Okey. Yang kedua dipanggil badi'. Yang ketiga dipanggil ma'ani. Makna. Bayan, badi', ma'ani. Okey, 3 yang besar dia. Bayan ini, teman-teman, bayan ni nama dia Al-Bayaniyah. Iaitu ya, al-muhassinat yang terbaik. Al-bayaniyah jelas yang terbaik, penjelasan jelas yang terbaik. Maksudnya dalam Quran itu tidaklah ada lagi penjelasan yang begitu baik ya, berbanding dengan lain daripada Al-Quran. Al-muhassinat tu cantik. Al-muhassinat indah, cantik. Jadi penerangan yang ada dalam Quran tu indah, cantik. Bayan ni tuan-tuan, bayan ni artinya penjelasan ataupun nyata. Penjelasan ataupun nyata. Nyata, maknanya mudah orang faham. Nyata. Al-Badi' ni nama dia Al-Muhassinat Al-Badi'iyah ya. Keindahan yang berbentuk keindahan yang kita kata sangat indah lah, yang dari segi kalimah cantik, jelas ya. Okey. Dan ini tuan-tuan, ma'ani ni dipanggil asali. Ya, badik di keindahan bahasa yang tidak boleh dicipta oleh manusia.
Badik ni maknanya pelik. Dalam Quran Badi'us Samad, ya. Nanti kita turun bawah, tuan-tuan akan nampak. Saya akan beri hari ni insya-Allah setiap satu contoh dia supaya tuan-tuan dapat tengok beza, ya, dalam Quran. Sebab ini bukan nahwu, ini bukan saraf. Ini adalah makna dalam bahasa. Indah. Keindahan bahasa, dia semua berkaitan bahasa. Asalib ini dia panggil gaya bahasa. Gaya bahasa. Ada gaya bahasa pertanyaan, ada gaya bahasa bersifat pujian, ya. Gaya bahasa, ya. Ada gaya bahasa khabariyah. Mana khabariyah? Berita. Khabariyah, berita. Ada gaya bahasa yang berbentuk al-insyaiyah. Insyad, ya. Penulisan. Ada gaya bahasa yang bersifat al-qasru. Qasru ni tuan-tuan ringkasan. Qasru, ya. Tapi ini tak apa, ini kemudian, ya. Ada gaya bahasa yang nama al-itnab. Tuan-tuan salin je dulu. Itnabu. Dan gaya bahasa al-ijaz, ringkas. Al-ijaz, ringkas. Ijazu, ringkas. Ni ringkas. Ini, ya. Dan ada gaya bahasa al-musawat. Al-musawat, persamaan, ya. Okay, tuan. Kita sudah belajar bayan dan badik, ya. Dah belajar kan? Tapi hari ni kita nak letak beza antara bayan dan badik. Jadi tuan-tuan nampak, ya. Bayan dan badik itu apa benda. Ini framework besar. Jadi bila saya jelaskan dengan detail lagi hari ni tentang bayan apa, badik apa, maka tuan-tuan akan nampaklah beza antara bayan dengan badik. Ya, untuk kita tengok beza antara bayan dengan badik. Ya. Saya sebut bayan. Dalam balaghah sebut bayan. Bayan jelas. Badik indah. Lepas tu ma'ani gaya. Ingat dua tu. Bayan jelas. Tulis tu. Badik indah. Saya tak tulis tu indah, ya. Lepas tu ma'ani gaya bahasa. Jadi ada kaitan tak dengan jelas, ayat tu jelas, indah, jelas, bunyi jelas, indah sebutan. Lepas tu gaya bahasanya baik. Jadi tiga benda tu menjadikan Quran itu ada unsur balaghah. Tidak ada gaya bahasa yang maki hamu, tak ada. Dah, ya. Beautiful. Semua cantik. Sastra. Literature. Tuan-tuan dah sampai sini ni, kalau boleh menguasai ilmu ni, satu perkara yang saya rasa mustahil lah. Bagi orang yang kan tuan-tuan belajar pondok dari kecil macam saya. Baru jumpa di saat-saat ni je. Mana dalam masa 3-4 tahun ni jumpa. Macam Tuan Haji ni dengan saya dah 5 tahun. Jumpa kan? Tuan Haji duduk 2 tahun kan? Mana kenal. Ada orang tu tak kenal, baru kenal. Ya, 2 tahun. Dan ada tu pula dalam masa 2 tahun mengajar tu boleh ngajar. Tahun 14 jumpa, 16 boleh ngajar. Mana bagus kan? Ni tuan-tuan kenal, bila buka je Quran, tengok je tahu. Nahwu tahu. Nahwu dia punya keyword dia besar, senang je. Bagi depan, bagi atas, bagi bawah. Bagi depan ada tanda asli, ada tanda far'i.
Begitu juga bagi bawah, bagi atas sama je. Itu saja keyword dia. Bila bagi atas tu, bila bagi depan ada 8 sebab. Sebab pertama mubtada. Jumpa tak mubtada ni? Kalau jumpa, baguslah tu. Majoriti orang tak jumpa mubtada ni, tak tahu mubtada tu muncul. Dia ingat mubtada-mubtadu tu kan yang duk tanya ayah tidur macam mana. Mubtada-mubtadu aku tahu lah. Saya dulu kecil ni. Ayahmu tidur macam mana? Bila mubtada tu, bila kita bercakap dia, ayah dia tidur macam tu. Makmu macam mana? Makmu macam tu. Dulu buat tu. Okey. Tapi tuan-tuan, bayan ni kita tak boleh tahu macam nahu. Nahu tengok bentuk, bayan ni makna. Kena faham makna dulu baru tahu bayan. Wajah Syah boleh? Faham makna baru tahu bayan. Kalau tak faham makna, tak tahu badik. Macam saya kata, bila masuk seorang, singa dah datang dah. Dah datang dah singa. Saya kata dalam hati saya kan, apakah yang datang tu singa? Bukan singa. Yang datang tu orang yang bengis, orang yang keras hati kan. Itu maksudnya. Itu balaghah. Jadi hari ni insya-Allah bayan badik jelas. Makni ni kita tunggu dulu. Bayan badik jelas. Apa dia bayan? Okey. Okey. Apa dia bayan? So di sini saya tulis bayan. Kita tulis bila sebut balaghah, bayan, badik, makni. Ya. BBM. Balaghah BBN. Bayan. Okey. Okey. Makni dia jelas. Yes. Jelas. Bayan tu sini jelas. Okey. Saya ambil semua dari kitab balaghah. Okey, bayan jelas. Okey. Okey. Jadi untuk menjadikan Al-Quran itu jelas, Allah Subhanahu Wa Taala telah menggunakan ni tuan-tuan, digunakan sub skill. Satu nama dia tasbih. Okey, tuan-tuan tulis je lah banyak kali. Sebut tasbih. Tasbih ni maknanya membeza, membandingkan. Tasbih perbandingan. Dia banding perbandingan. Okey, dia sebut perbandingan. Perbandingan. Okey. Yang kedua, setelah dia sebut perbandingan, dia gunakan isti'arah. Isti'aratun. Isti'arah ni pinjam. Dia pinjam kataan untuk kataan lain. Ya. Dan yang ketiga tuan-tuan, dia pakai kinayah. Kinayah ni artinya sindir. Dia sindir. Tadi dipinjam. Ini disindir. Apa beza pinjam dengan sindir? Yang akhir sekali, dia guna majaz mursal. Majaz mursal. Majaz mursal ini kita kata sindir halus. Pinjaman yang halus, sindir halus. Ini 4 sub skill yang Allah Ta'ala gunakan untuk menunjukkan kalimah dia tu penuh dengan bayan. Kalau tak faham juga, tak tahulah. Jadi bayan. Ya, bayan ya. Ya. Ini saya beritahu dulu, tasbih ni skill yang paling besar sekali. Kerana dia digunakan oleh isti'arah, oleh kinayah, oleh majaz. Besar dia. Sebab bila sebut majaz mursal, sindir halus, ada isti'arah. Ada tasbih. Bila sebut kinayah, ada tasbih. So hari ni saya rasa yang paling susah sekali saya nak jelaskan hari ni. Sindiran halus ni majaz mursal. Ya. Majaz artinya pinjaman,
mursal yang sampai. Yang sampai. Maknanya kalau kita katalah seorang yang orang kata kuasa besar dalam kampung tu. Dia dalam kampung tu kuasa besar. Bila dia orang lalu, orang semua kenal dia. Bila kita berkumpul semua, Agung dah sampai. Agung dah sampai. Bukan Agung dah sampai, bukan maknanya dia bukan Agung. Tetapi Agung ni orang yang kita bandingkan dia seperti Agung, power dia besar. Bila dia cakap je orang semua diam. Oh, dah sampai Agung. Ini. Jadi yang menentukan ini. Boleh Kak Milah, boleh? Dalam tasbih ni menurut perbandingan. Perbandingan ni ada dia punya rukun. Kalau tak ada rukun ni bukan tasbih. Tuan-tuan boleh faham ni? Tak kira. Ada kalau Tuan Haji kata sindiran baik, ada jenis baik. Dia panggil positif. Kalau sindiran buruk, negatif. Boleh? Untuk tuan-tuan, boleh faham ni insiden kita? Boleh? Tuan Haji? Boleh kan? Tak faham cakap? Nak suruh dapat ni. Nak suruh dapat faham. Okay? Okay. Malam tadi, kemarin 6 jam lebih kan? Habis, memang jelas. After 6 hours. Jelas. Ya? Tanya. Duduk dekat sikit. Sindiran halus. Nanti catat dulu. Ini perbandingan. Ini pinjaman. Ya, pinjaman perkataan. Ini sindir. Dan ini sindiran halus. Sindiran halus ini boleh kita kata perumpamaan. Tidak semesti. Dalam bahasa Arab lain. Tidak semesti perumpamaan. Bila perumpamaan ni dia ada umpama. Umpama tu dah ada tasbih. Okey. Sindiran ini halus. Halus lagi. Ini kasar sikit. Ya. Nanti tengok. Sebagai contoh. Saya kata Nabi Muhammad seperti laut dari segi pemurah. Itu tasbih. Muhammad musyabbah seperti laut, sababi seperti pemurah, wajah syabah. Itu 4 sama dia. Kalau 4 semua ada, dia panggil tasbih. Ya, dia panggil tasbih. Kalau saya kata Muhammad lautan, dipinjam laut tu untuk menunjukkan Muhammad tu pemurah. Yang ada Nabi Muhammad dengan laut je ada. 2 rukun tak ada. Ini Muhammad lautan. Ya, Muhammad lautan. Mana Nabi Muhammad itu laut. Jadi orang tahu yang dia tu istiarah sebab Nabi Muhammad dengan laut tu sama. Dari segi pemurah. Laut ikan banyak, Muhammad ilmu banyak. Itu faham tak? Kinayah ni sindir. Dia sindir. Dia sindir. Telah datang orang apa tu? Aku nampak tangkai jering tu. Tangkai jering ada situ tu. Tangkai jering tu kedekut kan? Kedekut. Jadi adakah yang dia nampak tu tangkai jering? Bukan. Tapi yang dia nampak tu adalah orang kedekut. Betul? Orang kedekut tangkai jering. Jadi buktinya bukan tangkai jering sebab takkan tangkai jering duduk dalam bilik. Tangkai jering duduk di pokok. Itulah beza dia. Itulah beza dia. Kalau pokok tu tangkai jering betul lah. Saya nampak banyaknya tangkai jering. Tangkai jering sudah mari. Itu maknanya itu sindir, kinayah. Sindir. Tapi yang negatif form lah. Negatif form. Ada positif form. Ada positif form.
Kalau orang tu pemurah kita kata apa? Jadi Ha. positif ni more of perbandingan kan? Tak, perbandingan ada negatif. Both. Sebab itu saya akan bagi ini satu ayat, ini satu ayat, ini satu ayat Quran, jadi tuan-tuan boleh tengok perbandingan. Boleh? Lama-lama ini tambah lagi satu ayat, ini lagi satu ayat. Mungkin di sini kita bagi 5 ayat lagi. Jadi untuk lihat beza. Di sini pun nak tengok juga ada 5, 4 lagi. Bukan senang ni, orang belajar balaghah berpuluh tahun. Tuan-tuan belajar ni sekejap je. Sebab nak suruh faham beza kan. Okey. Sekarang kita jangan banyak bicara. Kita pergi tengok tasbih. Ya, tasbih. Tasbih, kita ambil satu contoh. Contoh ya. Muhammadun, kita kata apa tu, al-ummu. Apa benda al-ummu? Ibu. Al-ummu, ibu. Kal jamali. Ibu seperti unta. Fitahamun. Ibu seperti unta. Fitahamun. Maknanya kita kata kita membandingkan ibu tu sama seperti unta. Itu makna tasbih. Kita membandingkan ibu sama seperti unta. Itu makna tasbih. Okey. Apa dia kita banding dengan apa? Kita banding dari segi at-tahammul. At-tahammul tu maknanya tanggung beban. Beban berat, menanggung kandungan, ya. Bebannya berat. Jadi dalam ayat ini tuan-tuan, ini tasbih. Ini tasbih. Ingat tasbih ya. Tuan-tuan tengok, ingat tasbih, ingat ibu. Dalam tasbih ni ada 4 rukun. Kalau tak ada 4 rukun, tak jadi tasbih. Jadi ingat 4 rukun. Rukun pertama, orang yang kita gunakan untuk nak banding itu. Siapa dia orang ni? Ibu. Rukun pertama mesti ada al-ummu, ibu. Okey. Rukun pertama. Rukun pertama ni Tuan Haji, nama dia musyabbah. Cuba sebut musyabbah. Musyabbah ni orang yang kita nak bandingkan. Ya. Itu rukun pertama. Orang yang kita nak bandingkan tu ada. Itu rukun pertama. Okay. Rukun kedua, mesti ada dengan siapa kita bandingkan tu. Ibu kita banding dengan siapa? Dengan apa? Unta. Al-unta, al-jamal. Ya, al-jamal, unta. Unta ni dia kata musyabbah bi. Musyabbah bi. Musyabbah, tuan-tuan sabarlah bi. Faham musyabbah, faham musyabbah bi? Faham dah tu. Itu dia maksudnya apa tu? Unta. Kita bandingkan unta dengan ibu. Okey? Bila kita nak bandingkan, kita kena sebut seperti. Ibu seperti, ibu seperti, ibu macam, ibu serupa. Serupa tu dipanggil alat. Jadi dalam ni, alat ni ka. Ni, ka ni tuan-tuan. Ka ni disebut alat. Alatun. Alat ni maknanya kita menunjukkan perbandingan. Awak seperti. Seperti tu ka ataupun mislu, seperti. Ya. Ya. Alat. Kemudian kita sebut apa benda rupa kita bandingkan Nabi Muhammad dengan apa tu ibu dengan unta tu. Kita banding tentang apa? Kita boleh banyak banding.
Tapi tentang apa kita bandingkan yang ada pada unta dan pada dua-dua tu? Unta pun ada sifat ni, ibu pun ada, iaitu at-tahammul. At-tahammul ni kita kata sabar. Sabar menanggung beban. At-tahammul ni kita kata alat. Kita kata wajah. At-tahammuli ni wajah. Wajah syabah. Wajhu syabah. Boleh tak? Cuba Kak Mila, apa 4 rukun tu? Cuba sebut. Yang pertama, ya, yang pertama al-umur. Yang kedua al-jamal. Apa nak jamal? Unta. Jadi dia banding emak dengan unta. Yang ketiga apa dia? Ka ni alat. Yang keempat apa dia? Sebut. At-tahammul. At-tahammul ni mana tanggung, sabar. Sabar menanggung beban. Tapi beban ibu ni tak samalah dengan beban unta. Ibu ni menanggung makhluk hidup dalam perut dia, bergoyang-bergoyang kan. Unta menanggung makhluk mati atas belakang dia. Tapi dari segi kedua-duanya sama tanggung beban. Unta ni mungkin sekejap je, tapi ibu 9 bulan menanggung beban tu sampai lahir beban tu. Okey. Sekarang ni boleh? Ya, beban. Beban. Ibu tu beban lah kan? Dia menanggung bayi tu kan. Tuan-tuan ada apa nak ceritakan ni? Dia pergi step by step. Tuan Haji, ada apa nak tanya? Dengan ni dia ayat tu lebih direct kan? Lebih ya direct. Yang apa tu? Kinayah. Jiran tu tak direct. Tak direct. Tapi kita tak akan faham kinayah isti'arah kalau kita tak faham tasbih. Kita kena faham tasbih dulu. Sebab tasbih tu dia duduk dalam isti'arah secara tidak direct, secara tidak terus terang. Nanti kita nampaklah. Cuma bila kita buka ayat Quran, kita akan faham mana dia musyabah. Jadi dari segi banyak orang faham kalau dia paling yang kata lima kan dia orang faham belum masuk kan. Betul ke tak faham? Ya. Cuma kita kena faham dalam ayat Quran mana ada musyabah, mana ada musyababi, mana ada alat, mana ada wajah syabah. Untuk itu kita kenalah terjemah ayat tu dulu, barulah kita tahu. So sekarang ni saya akan beri dulu tasbih tu. Sebelum tu kita pergi kepada tasbih dulu, sebelum kita pergi kepada isti'arah. Boleh? Tuan-tuan, untuk tasbih ni salin satu buku khusus untuk tasbih. Jangan lupa tasbih di bawah bayan. Ya. Dan bayan tu mendominasi isti'arah, kinayah dan majaz mursal. Dan dia tak ada kena mengena dengan badai. Ya, badai. Makni jauh sekali. Belum lagi makni. Dan dia bayan ni dia hanya lebih menyebut tentang perbandingan. Yang makni yang mana macam al-qasal tu kan. Gigi tu kan masuk gigi tu atau ramah suruhnya kan. Dia bawa badik. Dua badik. Ustaz tadi Ustaz sebut apa yang boleh koordinasi sekali adalah tasbih. Tasbih. Ya, yang dominan. Yang dominan. Dominan dalam bayan. Dominan dalam bayan. Ya. Sebab Tuan Haji, dalam bayan tu yang pertama tasbih. Daripada tasbih tu dia boleh keluar isti'arah. Dia boleh keluar kinayah. Dia boleh keluar majaz mursal. Sebab itu dalam kinayah, dalam majaz mursal ada tasbih. Okey, tetapi bila dalam tasbih tu dia ada 4 rukun, itu nama tasbih. Ada 4 rukun tu. Rukun 1, rukun 2, rukun 3, rukun 4. Rukun 1 nama dia musyabah. Siapa sebut musyabah? Rukun 2 musyabah bi. Rukun 3 alat. Rukun 4 wajah syabah.
Musyabah tu orang yang kita bandingkan. Musyabah itu kita bandingkan dengan dia. Ka tu alat. Okey. At-tahammul tu beban tu aspek banding. Aspek perbandingan tu beban. Saya tekan lagi sampai faham. Okey. Saya kata Ustaz Abdullah seperti Haji Hanafiah dari segi rajin kerja. Okey. Yang mana musyabah? Ustaz Abdullah. Musyabah bi? Haji. Alat? Seperti rajin? Wajib syabah. Dengan syarat wajib syabah tu ada pada saya dan ada juga pada Haji Hanafiah. Jangan sebalik. Jangan terbalik. Kalau terbalik tak nama tasbih. Tasbih ni membandingkan. Boleh. Boleh. Boleh pakai orang sama orang. Bukan mesti orang dengan haiwan, tak mesti. Saya macam guru saya. Ya, sama seperti guru saya. Ya. Dari segi teliti kerja kan. Itu pakai contoh lah, bukan betul pun. Contoh. Jadi teliti tu wajah. Guru saya tu musyabah bi dan saya tu musyabah. Okey. Sekarang ni kalau boleh kita nak pergi lagi satu step dalam tasbih. Kalau kurang 4 rukun, dia boleh jadi masuk dalam istiarah, dalam kinayah atau dalam majaz. Tapi kita kena belajar dulu majaz. Kita kena belajar dulu tasbih habis-habis supaya kita dapat pindah kepada istiarah. Okey. Kalau kurang 4 rukun, dia ada nama tasbih. Kalau 4 rukun penuh tasbih mufassal gitu kan? Ya. Kalau ada 3 tasbih mufassal. Betul. Itulah belum habis lagi. Belum habis lagi tasbih. Tasbih belum habis lagi. Kita sekarang tasbih belum pergi istiarah lagi, tasbih. Saya dulu keliru juga bab tasbih ni kan. Okey, tuan tengok ya. Okey. Tasbih ada 3 jenis. Ya, nampak tak 3 jenis? Okey, jenis pertama nama dia tasbih mufassal. Siapa sebut mufassal? Mufassal. Ini dah belum habis lagi aja. Mufassal ni maknanya detail. Bila mana rukun 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 semua ada. Itu nama dia tasbih mufassal. Seperti al-ummu kal jamali. Ummu itu seperti unta. Fi at-tahammuli. Ini adalah tasbih mufassal. Mufassal dia maknanya terperinci. Okay. Terperinci. Okay. Mufassal ni artinya terperinci. Okey. Okey. Okay. Kita balik nanti sebut beberapa kali. Terperinci. 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 Okey. Terperinci. Lengkap. Terperinci. Dari segi konten dia 1, 2, 3, 4. Ya, semua ada. Okey. Okey.
Okey, boleh? Yang kedua, dia panggil tashbih mujmal. Mujmal ni, apa dia mujmal? Cantik. Cantik, indah, ya. Yang kedua ni, tuan-tuan, mujmal. Mujmal, tashbih mujmal. Mujmal ni dia salah satu rukun tak ada. Ya. Maknanya sama ada rukun 3 atau rukun 4 tak ada. Ya, seperti al-ummu kal jamali. Kal jamali. Yang tidak ada rukun apa? Wajah tak ada. Rukun 4 tidak ada. Itu maksudnya mujmal. Mujmal. Alat tak ada? Alat ada tapi wajah tak ada. Itu nama dia mujmal. Ini yang susah nak faham ni. Tapi senang je. Mujmal tak ada empat. Dia tak ada wajah. Tak ada wajah. Tak ada wajah. Boleh Kak Mila? Nampak tak tu? Kalau nampak seronok faham. Tuan Haji Hanafiah boleh? Dia tak ada wajah. Jadi beban. Beban tak ada. Dia sebut emak seperti unta. Beban ni, apa maksud? Beban ni orang faham sendiri. Unta tu, apa dia? Unta tu, sebenarnya emak sama tak? Sebab tak tafsir tu berubah. Ya, itulah berubah. Ada dalam tafsir tu tak ada wajah. Ikut dia faham dia. Ikut Ikut ilmu dia. tapi kalau kita tak belajar nahwu saraf, kita boleh faham ke? Itu maksudnya. Kita kata ibu tu unta. Macam orang tak pernah tengok muka dia tak faham. Ya betul. Maknanya boleh tak ada poket. Tak faham. Tak ada balaghah tak faham. Dia kata, macam mana pula tuan kata ibu macam unta? Dari segi balaghahnya, dari segi menanggung beban. Okey. Yang ketiga dia kata lagi tinggi. Ini dia punya balaghahnya tinggi pada ini. Sebab ini tak ada balaghah. Nombor 2 tu lebih tinggi. Nombor 2 lebih tinggi. Lebih tinggi. Tulis lebih tinggi. Tulisan 4 segi. Lebih tinggi. Tuan-tuan faham? Bila dah faham, buang nota tu. Dah faham tu. Ini nota ni just note. Just untuk note je. Jadi tinggi. Emak macam unta, tinggilah. Tinggi. Lagi tak faham lah. Ya? Lagi susah faham. Betul? Okey. Satu lagi, boleh Kak Mila? Satu lagi mujmal juga. Dia kata al-ummu, ibu itu jamalun fit tahammul. Ibu itu unta dari segi menanggung beban. Apa yang tak ada sini? Alat nombor 3 tiada. Betul tak? Jadi ini juga nama dia mujmal. Yang pertama mujmal kalau tak ada 4. Yang ini mujmal tak ada 3. Alat tak ada pun mujmal dekat. Ya? Yang ini tak ada alat, yang ni tak ada wajah. Okey. Tuan-tuan tulis ni, 4 ni wajah, 3 ni alat. Rasa muka susah ni macam belajar matematik ni. Dia pasal fikir kan. Tuan-tuan kena fikirlah halus-halus. Ya. Di bawah majmul juga. Di bawah mujmal. Mujmal. Jangan sebut majmul. Sedap. Yang mana sahabat kita datang ni? Oh. Projek Ustaz. Tak apa. Gini, orang sultan. Balaghah tu, bukan dia sultan. Okey. Jadi saya nak tanya tuan-tuan puan. Yang ini kalau ayat macam ni kita faham tak? Dia ini perbandingan.
Faham tak? Jelas kan? Sebab ada 4 rukun. Yang ni kita faham tak? Ha. Yang ni faham tak? Ha. Tapi yang ini tak faham kecuali orang berfikir. Yang keempat ni lagi tinggi. Lagi tinggi. Ha, lagi tinggi. Yang ini lagi tinggi. Ini maknanya misal nombor 2 lagi tinggi. Lagi tinggi. Misal nombor 3. Ha, nombor 3 je. Nombor 3 ni dia panggil Al-Ummu Jamalun. Ibu itu unta. Yang tidak ada apa dia? Nombor 3 dan nombor 4. Ibu itu unta. Ibu itu unta. Kalau orang tak faham, Tuan Haji Hanafiah, dia kata ibu ni unta. Sebab kita limpahkan 3. Mana? Dua jari memang. Alah. Okey, 4 kali 3. Okeylah, fahamlah. 3 dan 4. Jadi betul? Ni betul, ni betul. Tidak ada. Tidak ada. Allah, 3 dan 4. Terima kasih. Okey, boleh tu? Ha? Nama dia bukan Balir. Nombor 3 nama dia nombor 3 nama dia Balir. Balir pun. Balir ni sampai. Boleh faham makna walaupun tak ada alat dan tak ada wajah. Balaghah dia sampai juga. Balaghah tu ni sampai makna walaupun tidak ada maknanya sampai makna dengan cara yang Tuhan tulis itu sampai makna. Walaupun tak ada alat, walaupun tak ada wajah, orang faham. Maknanya ibu tu macam unta. Kalau orang tak kenal unta, tak tahu. Tapi orang yang tahu unta tu beban, tanggung beban, ibu tu mengandung. Jadi ibu tu semacam unta. Tapi di sini nama dia Baligh. Baligh ini adalah tasbih yang tinggi. Tinggi sekali. Itu pun interpretasi berbeza-beza. Ada macam untuk bongkok untuk. Betul. Bergantunglah. Bergantung. Ini dia banding dari segi tanggung beban. Kalau dari segi, adalah dari segi lain lagi. Bongkok ke? Oh ni macam dia tu macam unta bongkoknya. Kan? Kan? Unta bukan bongkok. Unta sebenarnya badan dia macam tu kan. Saya pernah beritahu, saya duduk di England tu tengok orang berlumba unta dengan kuda, mana menang? Unta ke kuda menang? Unta menang. Dalam TV dia bertanding kuda kalah kuda. Tapi kuda ni dia tak slow tapi panjang. Kuda ni kalau kita nak slow, kita kena goyang kaki dengan tu kan. Dengan apa tu? Ketuk dia leher dia. Kaki goyang. Kalau kaki terajang, laju. Kalau slow, pijak macam tu kan. Betul tak? Kalau saya kata tak betul pun bukan tak tahu. Tapi unta macam ni. Unta orang naik, dia tak ada tali, tak ada apa. Pegang gitu je. Kalau tak tahu, tak boleh berhenti unta. Macam mana cara nak berhenti unta? Yang bongkor tu garu gitu. Dia geli. Dia berhenti. Okey, tuan-tuan setakat ni faham? Setakat ni faham? Okey. Jadi, kalau tuan-tuan sudah faham, mana dia tasbih. Tasbih ni mendominasi setiap. Asal yang dari alat. Diulang sikit dengan alat. Alat ni adalah kita gunakan untuk pengantaraan daripada musyabah. Tak ada perantaraan langsung. Tak ada. Yang ini tak ada. Tak ada perantaraan, tak ada wajah. Bila tak ada alat tak? Tak ada. Ada fitahamu tak? Tak ada. Yang ada musyabah dengan musyabah bih. Itu maksudnya balik. Kalau ambil contoh ada dalam ayat Quran Nak bagi contoh ni. Tapi dalam Quran
Tak semacam ni, mudah. Yang tu tadi ayat tu, kalau muka tu, Ka. Ka tu memang alat tu. Ka tu alat lah. Kalau tak ada ka tu, tak ada. Kalau tak ada ka jadi ini pula. Jadi mujmal. Ada ka? Ni? Tak ada? Tak ada? Mujmal. Saya ada Ustaz dalam buku. Apa dia? Contoh ayat Quran. Memang ada. Ada, nanti 2 minit lagi. Memang saya dah siap dah nak bagi. Tunggu sabar. Sabar dah siap dah. 3 bulan ni nak kena habis ni. Ya, saya dah siap. Ni ikut saya cara saya, okey. Okey, jadi Tuan Haji dia pun nak tanya. Dia faham? Ya. Ya. Kita boleh panggil isti'arah. Kita boleh panggil balik. Tasbih balik. Jadi dalam isti'arah kinayah dia buang musyabbah. Ada musyabbah bi je. Tetapi dia menunjukkan perkataan-perkataan yang menunjukkan ini bukan unta sebenar. Ini unta pinjaman kepada perkataan lain. Itu yang orang susah nak faham tu. Kalau tuan boleh faham, baguslah. Kalau saya kata, ni tengok-tengok dah masuk seorang. Unta dah sampai. Dah sampai dah unta, saya kata. Adakah yang ada seorang masuk bilik kita lah. Adakah yang sampai tu unta? Bukan, itu orang. Apa buktinya saya kata dia tu bukan unta? Dia kaki dua. Lagi dia kaki 2, betul? Betul? Okey, betul. Sekarang ni yang belum masuk lagi ketuk itu. Ketuk. Ajar tahu siapa dia yang datang tu? Tak tahu. Tapi kalau ajar kata berkaki 2, betul lah. Akan kambing naik sini kan? Mustahil kan? Okey, kata masuk. Tiba-tiba masuklah seorang belakang kita. Dah sampai dah unta. Maknanya dalam situasi ini yang sampai bukan unta. Yang sampai tu manusia. Buktinya kalau bukan manusia takkan naik atas ni kan? Buktinya suasana ini untuk manusia. Bukti kedua, ketuk. Unta bukan ketuk, unta tak faham ketuk ni. Bukti ketiga, jadi ketuk tu, kaki 2 tu, suasana tempat ni tu, itu dikatakan korinah. Korinah tu maknanya perkataan-perkataan yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat tu untuk menunjukkan itu sebenarnya bukan unta, itu pinjaman, itu isti'arah, itu kinayah dan itu wajah musad. Faham tak? Kalau sebut yang maksud tu singa, otomatik kita kata otomatik semua orang akan faham tu barang tu. Tapi kalau yang maksud unta, kita dah kata unta. Unta, kita boleh kata unta mungkin dia ini lambat sampai. Ataupun tinggi. Ataupun kita boleh kaitkan unta dengan orang ni. Kita boleh samakan. Sebenarnya kalau tinggi kita sebut zirafah. Tak apalah. Tak apa. Katalah setelah datang, zirafah dah sampai. Mungkin orang tu leher panjang. Okey, sekarang ni kalau yang datang tu Haji Aisyah, nak kata apa? Kalau apa? Pagal. Apa ni? Pagal. Badai. Dari mana? Bodoh. Unta tak kira mana. Okey, kalau unta tu ada sekali makna sabar. Sabar. Dalam suasana, ingat Al-Quran tu suasana Arab. Kalau unta sabar. Dah masuk dah unta sabar. Tapi biasanya kita tak gambarkan dengan keldai. Sebab keldai tu dia negatif. Kalau kita kata silakan keldai, marah tak tuan dia? Marah. Keldai tu ada banyak musuh. Yang pertama tak cerdik. Yang kedua suara dia kuat. Keldai ni dalam Quran dia sebut bila kita masuk barang hantar dia kambing je kecil. Keldai ni dia kecil je. Hemar nama dia kan? Kecil. Bila lebih barang sikit, lebih muatan sikit, kalau macam ni bunyi kan? Tapi keldai bunyi tapi bukan saya keldai. Saya buat contoh. Lebih saja barang sebab itu Tuhan kata
seperti suara keldai. Kuat kama sali imani. Imani keldai yahmilu asfar. Lebih bahasa ni seperti kadai buat buku maksudnya. Ha. Mana tu kan bodoh lah. Ya. Dia buat buku tu bila tak tahu pengetahuan kan. Macam ni? Kalau seperti kadai buat buku. Betul, betul. Dan Quran tu, kedai membawa barangan. Tapi dia tahu apa yang ada dalam tu. Semua ada dalam ayat yang kita nak bagi. Mungkin hari ni tak sempat habis. Jadi sekarang ni kita bincang. Faham tak apa makna istiarah? Okey, sekarang ni saya bagi dulu tasbih. Okey. Tasbih syarat dia mesti ada 4 ni baru tasbih. 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 Kalau dia tak ada 2 ni, dia dah nak berpindah ke istiarah. Okey? Kalau dia ada 3 tak ada 1 saja, dah masuk istiarah dengan kinayah. Dia jemberang ke situ dah. Okey, boleh faham tu? Isu tu nak faham kan? Macam Mursal pun sama. Jadi sekarang ni kita tengok tasbih dulu dalam Quran. Okay? Ayat dia summa qasat qulubukum min ba'di zalika fahiyakal hijar. Enggak, cari lah muka surat. Aduh. Summa qasat qulubukum. Sekejap. Sekejap. Okey. Al-Baqarah ayat 74, muka surat 42, 43, 42. Okey. Muka surat 42 ya. Saya masalah muka surat ni. 42. Ada tak perkataan 42 tu kan? Okey. Summa qasat qulubukum min ba'di zalika fahiyakal hijarah. Okey? Au asyad qaswa. Tengok ayat ni ya. Ini tasbih. Ayat dia summa qasat qulubukum. Qulub hukum mim ba'di zalika fahiya kal hijarati. Okey, di sini kemudian telah keraslah hati mereka, selepas itu seperti batu. Okey, di sini ada tak tasbih? Ada tasbih? Apa dia musyabah dia? Qulubukum ini, qulubukum ini musyabah. Ada tak apa tu musyabah bih? Hati keras seperti apa? Kal hijarah, seperti batu. Ya, batu ni musyabah bih. Dia bandingkan dengan musyabahun bih, batu. Okey, ada tak alat? Alat adalah ka. Ada tak wajah syabah? Apa dia? Qaswah. Qaswah ni qaswah ni qasad itu duduk depan qasad. Qasad itu adalah wajah syabah. Bentuk perbandingan wajah syabah. Okay, tuan-tuan salin ayat ni di bawah tasbih, nanti saya bagi huraiankan. Jadi salin, saya bagi huraian. Okay. Ini tasbih. Nama dia tasbih nombor 1. Tasbih mufassal. Itu nama mufassal. Dalam Al-Quran banyaklah yang tasbih ni ada 4 rukun ni, memang banyak. Tapi hari ni saya bagi 1 je yang biasa kita baca. Summa qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarah au kal hijarah. Ya. Kemudian telah keraslah hati mereka seperti batu. Okay. Ini muka surat 42 ya. 42 betul. Tuan-tuan tengok muka surat 42. Okey. Buka muka surat 42.
Mari kita baca sama-sama. Ya, tuan-tuan salin sama-sama ya. Baris 5 dari bawah. Dan ambil marker line 5 dari bawah. Tuan-tuan ikut saya. Jangan takut. Lama-lama besok boleh baca buku balaghah ni. Kalau tak 2 tahun, 3 tahun, mungkin 5 tahun. Kalau tuan-tuan sentiasa orang kata berterusan belajar, insya-Allah boleh baca. Okey, nampak tu? Fashabbaha. Nampak tak? Fashabbaha, maka dia Allah tu membandingkan. Apa tak syabah? Membandingkan qulubahum, hati mereka, bil hijarah, dengan batu. Fashabbaha, maka dia membandingkan. Dalam tu ada dia tu, siapa dia? Allah. Fashabbaha qulubahum, maka Allah membandingkan hati-hati mereka dengan batu. Bijami'il qasawah, dengan segala kekerasan. Batu pun keras, hati pun keras. Di dalam kullin minhuma, dalam setiap dua. Setiap dua tu maknanya batu pun keras, hati pun keras. Semua sama. Jadi batu pun keras, hati pun keras. Keras itu dipanggil wajah syabah. Lakinna akan tapi qasawata qulubihim, qasawata qaswah lah, keras hati orang kafir tu, qasawatan maknawiyah, keras maknawi yang tak nampak. Kalau batu tu keras fizikal, pegang, tapi keras hati tak nampak, dia panggil keras maknawi. Tijahal haqqi wal khairi wal fadilah, keras maknawi terhadap, tijahi itu terhadap, al haqqi menerima kebenaran, wal khairi menerima kebaikan, wal fadilati menerima kelebihan. Ya, orang yang hati keras ni, benda yang baik pun dia kata tak bagus. Okey, saya baca balik tuan-tuan baca balik. Ni berdasarkan ayat di atas tu. Kalau tuan-tuan faham, Tuan Haji Mat kalau faham, ulasan dia mudah je. Ya. Lepas ayat tu tuan tulis, fashabbaha, maka dia telah membandingkan. Siapa dia? Bandingkan qulubahum bil hijarah, dengan batu. Bijami itu dengan jamak. Jamak mana jamak? Menghipun. Al-qasawah, kekerasan, pada kulli minhuma, setiap dari dua. Maksudnya setiap dari hati dan batu tu dua-dua keras. Lakinna qasawata qulubihim, kerasnya hati manusia dipanggil keras qasawatan maknawiyah. Hati manusia kita tak boleh pegang, sebab yang keras hati manusia itu keras maknawi, keras makna, keras terhadap kebenaran, kebaikan dan kelebihan. Orang yang keras hati, benda yang baik pun dia tak nampak, benda yang jahat sebentar lagi kan, kelebihan pun tak nampak, dia dah marah. Wa ammal hijarah, amma adapun batu, fakosa wa Tuhan, maka kekerasan batu madiyah. Madiyah itu maknanya fizikal. Fizikal, kebendaan. Fizikal, macam saya pegang ni, keras tak? Ini fizikal, keras. Tapi maknawi ni ada pada manusia dalam. Okey. Okey. Habis. Tuan-tuan, yang bawah tu penerangan. Okey. Boleh tak? Boleh je? So, sekarang tasbih ni maknanya, ingat tak tasbih ni maknanya? Okey.
Tasbih ni maknanya, tulis tuan, makna tasbih ialah ada pada muka surat 41, pada muka surat yang sama. Yang sama, Kamilah, muka surat yang sama. Atas sikit tu, ada tak awalan? Ada tak awalan? At-tasbih kan? Huwa, itu makna tasbih. Huwa taswir, menggambarkan. Tuan-tuan kena faham ni makna tasbih. Menggambarkan syai'in, sesuatu, bisyai'in akhara, yang lain. Tasbih menggambarkan sesuatu dengan sesuatu yang saling kat Mila. Menggambarkan hati dengan batu, menggambarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Li wujudi, kerana, li tu kerana, wujudi, wujud, ada, alaqah, hubungan, kaitan, bainahuma, di antara dua, antara siapa dengan siapa? Antara hati dengan batu. Tusamma, dinamakan dalam kurungan alaqatul musyabahah, hubungan yang sama. Alaqah musyabahah itu makna hubungan yang sama. Macam dibandingkan batu dengan hati, apa dia alaqah yang sama di antara dua tu? Apa dia alaqah, hubungan yang sama antara batu dengan hati? Keras. Tetapi keras batu, keras fizikal. Keras hati, keras maknawi. Maknawi itu tak nampak. Keras menerima kebenaran. Okey, boleh faham tak? Apa yang penting dalam ni? Yang penting dalam ni ada hati, ada batu, ada alat dan ada wajah syabah. Apa dia wajah syabah? Keras. Kalau tuan-tuan boleh faham ni, saya kata tak tahulah. Betul, boleh faham ni, walaupun tak boleh baca kita ni, boleh faham ni, memang tinggilah sangat martabat ilmu tuan-tuan. Betul, saya 45 tahun dua bergelombol dengan ni. Lepas tu kalau tuan-tuan dapat masa dalam masa setahun, 2 tahun, sangat untung lah. Okeylah, kita bina dulu. Dia memang saya jemput kau untuk beritahu, untuk break. Okey, sambung. Sekarang ni kita pergi pada isti'arah. Ya. Tasbih ada 4 rukun. Tinggal lagi saya akan cari. Ya. Okey, isti'arah. Ingat ya. Ingat tasbih. Ingat tasbih. Kan ni kita betul isti'arah. Tengok dalam isti'arah apa rukun yang tak ada. Saya nak kata tuan-tuan, susah tuan-tuan, orang pelajar di Mesir pun tak faham ni. Dapat 8/100 Balaghah. Tapi bezanya di Mesir ni, kalau 8/100, nampak? 8/100. Bila jumpa dia kat pasar, Syekh, aku dah nak balik ni, Balaghah 8/100, mana nak buat? Mana kertas? 80 dah. Dah. Tapi 8%. Okay, jangan salin tu. Isti'arah maknanya, okey tulis. Isti'arah maknanya menggunakan lafaz tertentu kan di tempat yang sebenar. Terjemah boleh faham tak? Menggunakan lafaz tertentu bukan di tempat yang betul ataupun bukan di tempat yang sebenar, dan adanya dia panggil alaqah. Alaqah ni makna kaitan, hubungan. Ni tuan-tuan, alaqatun, hubungan. Mana dia hubungan? Alaqah hubungan. Adanya hubungan
ya, bersama dengan qarinah. Adanya hubungan dan qarinah. Qarinah ni dua perkara yang berlainan, hampir sama. Hubungan dan qarinah yang menyebabkan itu bukan makna yang dimaksudkan. Bukan makna yang dimaksudkan. Muka surat 67. Yang dimaksudkan. Muka surat 67, iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari bawah. Itu makna istiarah, ya. Contoh dia, muka surat 70, baris 8 dari atas. Alif lam ra, tabun, anzalnahu ilaika tukhrijan nas minaz zulumati ilan nuri biizni rabbihim. Biizni itu contoh dia, biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Ayat apa? Ibrahim ayat 1, ya. Ibrahim ayat 1. Okey. Dan saya bagi satu contoh isti'arah dan satu contoh kinayah, satu contoh majaz. Okey, tuan-tuan kena sabar, bagi masa 5 minit lagi. Tuan-tuan saling ayat dulu. Jadi saya bertengahkan. Ya. Lepas tu pangkah ni dengan dua ni. Underline az-zulumat an-nur. Dan tuan-tuan kena sebut di sini qarinah, alaqah dan qarinah. Alaqah, nombor 1 alaqah, nombor 2 qarinah. Ya. Ini dia benda yang menunjukkan makna dia bukan makna sebenar, tapi makna pinjaman. Okey? Alaqah dan qarinah ni. Alaqah ni makna hubungan. Kak bilang hubungan yang ada dalam ni yang memberitahu bahawa ini bukan makna sebenarnya. Makna sebenar ni lain. Makna dia ni adalah maksud Tuhan sindir, pinjam. Okay? Dah salin dah? Lepas tu kita buat kinayah pula. Alaqah dia, mana nombor 1 alaqah? Qarinah ni maknanya perkataan yang ada dalam tu yang menunjukkan dia bukan makna sebenar. Dia bukan makna gelap. Dia makna gelap tu makna kekufuran. Okey. So, salin ayat ni penuh-penuh, pelan-pelan. Okey, tuan-tuan salin dah. Salin dah, Ini tak sempat nak salin. Okey. Tuan-tuan tengok sini. Tuan nak faham dulu. Ya, boleh salin di rumah ayat. Ini, ya. Tuan-tuan boleh di sini kena salin terjemah ayat, terjemahan ayat, ya, kena salin. Lepas tu baru ditulis ulasan. Ulasan. Satu kita masa tak cukup. Kita buat di Seremban 8 jam. Sebab bolehkan tulis semua ayat. Malah ada orang puas hati tu. Okey, lepas terjemahan dia alif lam ra Quran. Kita ni mana Quran? Kami turunkannya kepada engkau, wahai Muhammad, untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Okey. Dalam ayat ini Allah kata Quran ini diturunkan untuk mengeluarkan manusia daripada gelap. Tengok sini. Gelap ini bukan gelap lampu tak ada. Gelap ini maknanya kufur, kekufuran. Kekufuran itu
maknanya gelap, kepada cahaya. Ini cahaya, ini lampu. Bukan lampu. Cahaya tu maksud dia iman. Okey, betul tak? Dalam ayat ini ada tak disebut kufur? Tak ada. Ada tak disebut iman? Tak ada. Iman dia sebut an-nur, ganti iman. Dan kufur dia sebut az-zulumat, ganti kufur. Zulumat itu melambangkan kekufuran. Quran itu mengeluarkan daripada kegelapan, kekufuran pada cahaya. Tapi apa dia alaqah ni? Alaqah ni hubungan yang menyebabkan ini bukan makna gelap. Hubungan dia adalah kitab. Kitab ni alaqah. Kitab bukan elektrisiti. Kitab ni Al-Quran tu dikatakan alaqah. Alaqah. Hubungan yang menjadikan ini bukan makna gelap, ini makna kufur. Jadi tuan-tuan, kekufuran ni makna dia musyabbah. Betul tak? Rukun pertama, betul tak? Az-zulumat musyabbah. Bi kufur dibandingkan dengan zulumat. Jadi dalam ni alat tak ada, wajah syabah tak ada. Alat tak ada, wajah syabah tak ada. Yang ada musyabbah bi, dua-dua musyabbah bi ada. Ini musyabbah bi. Ya, ini musyabbah. Benda yang dibandingkan tu tak ada. Yang ada tu dibandingkan dengan kekufuran ni musyabbah yang dibandingkan dengan musyabbah bi az-zulumat. Dalam ni ada tak kekufuran? Ada tak apa tu iman? Jadi musyabbah tak ada. Yang ada musyabbah bi. Okey. Bila dalam Quran alat tak ada, wajah tak ada, yang ada musyabbah saja. Musyabbah bi saja rukun ke dua. Bila ada rukun kedua dengan adanya qarinah dan alaqah, maka dia itu nama isti'arah. Dengan syarat ada alaqah dan qarinah. Faham tak? Tuhan bukan zalimkan kita. Kalau tidak, kita kata Quran itu untuk mengeluarkan manusia daripada gelap kepada cerah ya. Di sini gelap bukan arti gelap. Gelap artinya kafir. Orang yang tak beriman. Cahaya tu artinya beriman. Cubalah buat ulasan. Okay. Itulah dia, makna dia isti'arah. Ya. Definisi Ustaz dah bagi dah. Lalu tuan-tuan nampak sikit-sikit tak apa. Minggu depan nampak lagi. Sikit-sikit tak apa. Minggu depan nampak lagi. Kita kelah ada iman. Iman ni musyabbah. Iman dibandingkan dengan cahaya. Cahaya ni musyabbah bi. Iman ni musyabbah. Yang dalam ni yang ada ini musyabbah bi saja. Tapi musyabbah tak ada. Okey tak je? Saya buat ulasan sekarang. Okey. Tuan-tuan, itu ulasan. Okey. Dalam ayat ini, dalam ayat ini, saya tulis, Allah telah membandingkan kekufuran dengan gelap gelita. Okey. Okey. Al-kufru adalah musyabbah dan az-zulumat kegelapan musyabbah bi. Ya, al-kufru ialah musyabbah
Musyabbah dalam kurungan tiada disebut dalam ayat. Dan az-zulumat iaitu kegelapan adalah musyabbah bih, mimpi, ya. Ya. Jadi dalam ayat ini yang disebut hanya musyabbah bih, iaitu kegelapan, dan yang tidak disebut ialah musyabbah, iaitu kekufuran. Okey. Jadi ini dinamakan isti'arah. Ini namanya isti'arah. Tasrih. Isti'arah yang nyata, yang jelas. Kerana menyebut musyabbah bih. Okey. Itulah dia isti'arah. Itulah dia makna isti'arah. Dalam ayat ini Tuhan kata dia turun kitab untuk mengeluarkan manusia daripada gelap kepada cerah. Gelap di sini bukan maksud gelap gelita. Gelap ini maksudnya kufur. Dan cerah ini bukan makna cerah cahaya, tapi cerah di sini maksudnya beriman. Jadi yang dalam ayat ini kufur tak disebut kerana kufur itu musyabbah, dan iman tak disebut kerana iman itu musyabbah. Jadi bila musyabbah tak disebut, yang disebut musyabbah bih, maka itu nama dia isti'arah. Okey. Nama dia tasrihiyah. Isti'arah tasrihiyah. Dia isti'arah ada banyak jenis, tapi nama dia tasrihiyah. Jelas kerana yang disebut di sini adalah musyabbah bih. Okey. Ingat isti'arah tu ada beberapa jenis. Tasrihiyah jelas kerana di sini dia menyebut jelas musyabbah bih. Dia tak sebut musyabbah. Okey. Mana? Qarinah tu makna perkataan-perkataan yang menyebabkan itu bukan makna sebenar. Yang pertama, kitab, ya. Yang kedua, siratil aziz. Sirat tu makna jalan. Jalan tu kita kata qarinah. Ya, kitab itu bukan jalan. Makna kitab itu, ya. Sebab itu siratil aziz tu makna pada jalan yang mulia lagi terpuji. Itu menunjukkan alat yang menunjukkan bahawasanya gelap itu bukan gelap cuaca, tapi gelap kufur. Kata-perkataan yang disebut yang membolehkan kita faham bahawa itu bukan makna sebetul, bukan makna gelap sebenar, tapi gelap pinjaman, gelap sindiran, gelap pinjaman. Kalau ilmu badai dia kata tibak pula kan? Ya? Ya? Tibak, perlawanan. Tibak termasuk dalam, bukan dalam bayan. Dia dalam apa tu, badai. Sebab ini berkaitan dengan makna, ya. Sebab ini dikatakan di bawah bayan. Mana yang tepat ni? Mana bantuan tepat? Ya? Mana yang tepat ni? Rumah tu macam ukuran kan? Betul. Mana kita dapat mana yang tepat? Mana yang tepat? Setengah-setengah tafsir dia maksudkan, dia tulis dalam kurungan gelap tu makna kufur. Setengah-setengah tafsir ada. Tapi
Kalau tak ada, ahli tafsir yang akan menentukan gelap di sini bukan gelap cuaca, tapi gelap hati. Itu ahli tafsir yang beritahu. Kita kena padu tak tafsir ke? Kita tafsir. Ada kita tafsir, tak ada. Dia tak sebut, dia kata gelap je. Tapi ahli tafsir bila dia menerangkan tu, dia kata ini bukan gelap cahaya, tapi ini gelap hati. Boleh tak? Boleh je? Jadi gelap lah. Jadi tafsir, jadi yang gelap tu bukan cuaca tapi hati. Mana kalau kita baca terjemahan yang kita masih tak faham lah. Tak faham? Kena belajar balaghah. Itu yang saya nak pergi Mesir nak cari balaghah tu. Dia ada satu tafsir Quran, dia bertafsir Quran dengan balaghah. Ada. Saya pernah jumpa. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, tasbih, isti'arah, kinayah ni dia berkaitan dengan makna ya. Makna perkataan. Makna ya. Makna. Dia makna. Apa tak maknanya? Tasbih tu makna tu. Ibu seperti unta kan. Okey, kinayah. Kinayah ialah berkata tentang sesuatu dan maksudnya lain. Bercakap tentang sesuatu maksudnya lain. Ya, dengan erti kata lain, menyembunyikan makna sebenar. Muka surat 92 ya. 90 menyembunyikan makna sebenar. Menyembunyikan makna sebenar, tetapi menyebut dalil-dalil yang menunjukkan ia bukan makna sebenar. Menyembunyikan makna sebenar. Di samping menyebut bukti yang ianya tu bukan makna sebenar, tetapi makna sebenarnya disembunyikan. Tuan Jimat, boleh ke? Yang pertama sekali dia kata bercakap tentang sesuatu tetapi maksud perkara lain. Okey? Boleh tu. Dengan erti kata lain, menyembunyikan makna sebenar. Okey? Makna sebenar dia sembunyi, makna sebenar dia tak sebut. Yang sebenarnya tak sebut. Berserta menyebut tanda-tanda ataupun bukti yang ia bukan makna sebenar. Boleh tak? Okey. Okey. Dia makna sebenarnya dia sembunyi. Dia sebut yang tak benar. Tapi dia sebut dalil bahawasanya itu bukan makna sebenar. Makna sebenar aku sembunyikan. Tapi semua masyarakat faham. Bila disebut itu, itulah dia. Tak faham? Jimat. Itulah dia balaghah. Ini ada satu kali yang bilang, Ya? Boleh tahu. Boleh tahu bila belajar balaghah, tahulah. Kalau tak belajar balaghah, kita kata itu Dia senar. itu sebenarlah. Tapi sebenarnya yang sembunyi.
Kalau belajar belaga baru tahu itu makna sebenar, bukan makna yang dalam Quran tu. Dia munafik. Disebut tanda-tanda munafik. Begitu. Itu yang jelas nampak. Ya. Okey, salin ayat. Ya. Salin ayat. Muka 93. 93. Ayat Quran dia ni, surah Al-Isra ayat 29. Ambil yang senang dulu. Al-Isra ayat 29. Itu kinayah. Ingat tak beza dengan isti'arah? Ya? Ada. 95. Ada bunyi ayat tu, bunyi dia wala taj'al yadaka. Al-Isra ayat 29. Okey. Al-Isra ayat 29. Okey. Wala taj'al. Tulis ayat ni wala taj'al. Tuan ya. Tuan salin juga ayat ni. Nanti kita dah nak pergi segi dah. Ya. Maghlulatan ila unukika wala tabsutha wala tabsutha kullal basti fataqauda maluman mahsura. Al-Kahfi Al-Isra ayat 13. Yadaka. Tuan-tuan tulis. Ini perkataan dia, maghlulatan ila unukik. Ini tabsutha kullal basti. Garis kata. Garis. Ini artinya kinayah, sindir. Ini nama dia kinayah. Tadi Ustaz dah bagi penerangan kinayah. Beza tak tadi kinayah dengan isti'arah? Lihat perbezaan dia. Wala taj'al, maksud dia, dan janganlah kamu jadikan yadaka, tangan kamu, maghlulatan ila unukika, terikat pada leher kamu. Wala tabsutha, dan janganlah kamu jadikan tangan kamu lebarkan kullal basti, dengan penuh lebar. Maksudnya orang yang ikat tangan di leher tu orang kedekut, dan orang yang lebar tangan tu orang yang pemurah. Tapi janganlah terlampau pemurah sehingga kamu terduduk dalam keadaan susah. Pemurah ni terlampau pemurah sangat, lama-lama jadi susah. Dan orang yang kedekut sangat pun lama-lama pun jadi susah. Jadi dua-dua tu sifat yang tidak baik. Terlampau pemurah sangat pun tak boleh. Jalan sebalik. Tanda perkataan maghlulatan ila unukika. Okey. Nanti kita jelaskan ayat. Tuan-tuan dah salin dah ayat ni? Salin underline maghlulatan ila unukika. Okey. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan kalimah maghlulatan ila unukika. Tentang saya dia lagu ni betapa. Okey. Maknanya dalam kurungan tangan terikat di leher. Tangan terikat di leher. Dalam ayat ini Allah menggunakan ayat yadaka maghlulatan, iaitu maknanya tangan terikat di leher, sebagai
sindiran kepada orang-orang yang bakhil dan kedekut. Bakhil dan kedekut. Begitu juga Allah menggunakan kalimah tabsutha kullal basti, tabsutha, tabsutha, Allah menggunakan kalimah tabsutha kullal basti sebagai sindiran bagi perbuatan membazir dan juga boros. Okey. Jadi ayat tersebut ialah ayat kinayah. Kinayah, ayat sindir. Secara umum ni sindir. Ada lagi jenis-jenis sindir. Secara sindir. Jadi apa beza sindir dengan isti'arah? Isti'arah ni kita kata macam perumpamaan lah. Dia mesti dua kataan ke atas. Ya? Tetapi apa tu kinayah? Kinayah ni maghlulatan ila unuki. Bagai orang yang ada bagai-bagai kan? Maghlulatan ila unuki, tangan terbelenggu di leher. Menggambarkan orang sindir kepada orang tersebut. Ada 3 perkataan. Tapi isti'arah satu saja. Zulumat dengan nur. Zulumat lawan dengan kufur. Nur lawan dia cahaya. Itu isti'arah. Tapi kinayah sindir memerlukan lebih pada 2 perkataan. Tengok, tabsutha kullal basti. Perbuatan. Itu perbuatan, itu isim atas. Tak kira. Ini kalau kita kata orang kedekut umpama mengikat tangan di leher. Orang boros umpama melebarkan tangan dengan selebar-lebar. Jadi itu beza dia. Kinayah, tengok, kita baca perumpamaan lah. Isti'arah ni bukan perumpamaan. Jadi dalam kinayah ni tuan Haji, yang ada musyabah bih juga. Musyabah tak ada. Ya? Ini musyabah bih. Yang ada di sini bakhil. Bakhil adalah musyabah. Bakhil diibaratkan seperti orang yang meletak tangan di leher. Okey? Kemudian boros, ini boros ni, ini boros diibaratkan orang yang melebarkan tangannya. Musyabah tak ada, musyabah bi saja ada. Tapi musyabah bi-nya panjang. Ni 2-3 perkataan. Yang situ musyabah bi-nya 1 perkataan saja. Itu beza dia. Okey. Boros. Buka tangan. Okay, last one. Sabar dah ya. 2 minit lagi. Majaz. Di mana duduk majaz? 4. Ya, majaz. Jadi ada 2 minit lagi. Salin, majaz mursal. Al-majaz al-mursal ya. Majaz al-majaz al-mursal. Ingat, sindiran halus. Okay.
Okey. Senang dah ni. Majaz mursal kali itu ialah lafaz yang digunakan bukan pada lafaz yang digunakan bukan di tempat yang sebenar dengan adanya qarinah yang mencegah dia kepada makna yang sebenar. Boleh tak? Balik nanti kami lah buat perbezaan antara empat ni. Dan buat contoh, tulis besar-besar, faham, perhatikan. Tak faham, SMS kat Ustaz. Ustaz, saya tak faham, tanya. Bukan senang sebenarnya. Orang balik Azhar pun pening kepala nak faham antara empat benda ni. Ingat, semua bunyi qarinah. Semua bunyi qarinah. Ada semua qarinah, tapi mana beza dia? Al-majaz mursal ialah menggunakan kalimah yang bukan pada tempatnya dengan syarat adanya qarinah yang mencegah dia daripada makna sebenar. Okey, sebagai contoh kita kata ni ayat dia. Sebagai contoh, okey, haza asadun. Mana haza? Asadun. Mana asadun? Singa. Ini singa. Yakulu. Apa ni yakulu? Makan. Ghazalatan. Ini singa makan rusa. Singa makan rusa. Singa makan rusa. Ayat singa makan rusa. Betul tak singa makan rusa? Adakah singa ni orang makan rusa? Kita kata ini adalah hakikat. Ini hakikat. Hakikat ni mana? Cerita betul. Benar. Bukan ada hakikat wal majaz kan? Kan? Ada? Benar. Cerita benar. Tapi kalau dia kata haza asadun yumsiku saifan. Apa ni yumsiku? Yumsiku ni menghunus. Saifan pedang. Tengok, ini singa sedang menghunus pedang. Apakah yang menghunus tu singa betul? Bukan. Ini maksudnya panglima perang. Ya, dia guna singa tu. Dia tulis singa sebagai pinjaman kepada panglima perang. Apa dia qarinah yang menunjukkan dia ni bukan singa betul? Qarinah ni ialah pegang pedang ni. Mana ada singa pegang pedang? Jadi di sini dikatakan majaz mursal. Ya, Kamilah boleh tengok tak? Ini nama dia majaz mursal. Maknanya pinjaman yang sampai. Dalam ayat tadi dia menggunakan kalimah singa bukan pada tempat dia. Bukan. Tetapi ada qarinah yang menunjukkan ini bukan singa sebenar, iaitu saifan. Yumsiku saifan. Memegang pedang ni menunjukkan ini bukan singa sebenar. Ini adalah panglima perang yang gagah berani macam singa. Boleh Tuan Haji? Tuan Haji Mak? Boleh ke? Jadi di sini tuan-tuan, panglima perang diibaratkan singa. Okey? Panglima macam singa.
Boleh tak? Singa ni musyabbah bih. Ni, singa ni musyabbah. Musyabbah bih. Ada tak musyabbah bih? Dalam ni? Musyabbah bih ada tak? Singa ada. Tapi singa ni diibaratkan seperti panglima. Panglima, ya, al-jaish kita kata. Panglima perang. Panglima ada tak ni? Tak ada. Jadi panglima ni mahzuf. Yang musyabbah bi ada. Jadi ingat, bila musyabbah bi ada adalah isti'arah, kinayah dan majaz mursal. Bezanya apa dia? Bezanya. Jadi tentang balik baca kat rumah, beza dia. Jadi itulah sebab susah nak orang nak dapat balaghah. Sebab perbezaan dia very intim. Ya? Alaqah ada. Alaqah ni pegang pedang. Pegang pedang, alaqah lah. Ini menunjukkan yang dia ni bukan singa sebenar. Qarinah sama. Sama. Alaqah dan qarinah ni dua-dua ni. Alaqah pun dia, qarinah pun dia, sama. Menyebabkan alaqah tu menyebabkan dia ni bukan makna sebenar. Jadi bila bukan makna sebenar, maka dia tu adalah pinjaman. Tapi pinjaman ni lain dengan ini. Lain. Okay? Lain dengan ini. Jadi kelainan tu cuba perhati balik di rumah. Tapi bila kita dah faham tu memang ada perbezaan yang besar. Ini tuan-tuan, kita sudah habis 4 secara orang kata secara kasar. Kaji dan balik nanti boleh teruskan sikit-sikit. Teruskan tulis memegang, menghunus. Yumsiku menghunus. Menghunus saifan pedang. Pedang saifan. Yumsiku ni menghunus. Saifan ni pedang. Ya, macam ni. Singa mana pegang pedang? Jadi Singa memberi khutbah. singa baca khutbah. Sebab jadi dia punya qarinah dia khutbah tu lah yang menunjukkan itu singa bukan singa betul. Itu singa adalah orang garang. Bila singa belajar, tak orang. Sama juga. Okey, boleh tak? Tuan-tuan sabarlah. Sampai bila kita habis sabarnya, maka timbullah terang. Ya. Saya harap bila terang tu tuan-tuan rasa gembira sangat bila terang sudah naik, kan? Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa dhanantu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.